Okey, hari ini kami ingin menunjukkan cara-cara mengalih tanaman ataupun kata nama lain yang biasa digunakan repotting plant daripada pasu ataupun polybag ke tanah. Antara syarat-syarat utama yang membolehkan kita mengalih tanaman kita daripada pasu ataupun polybag ke tanah adalah seperti berikut. Kita kena make sure nombor satu, tanah yang subur. Tanah yang subur tu kita boleh tengok daripada keadaan tanah itu sendirilah. Nombor dua, tanah yang tidak bertakung air. Kalau kita tengok persekitaran kawasan ni, tanah yang kita akan guna pakai untuk penanaman, untuk peralihan pokok ni adalah tanah yang berbukit, lereng-lereng bukit. So bermakna tanah ni adalah tanah original, tanah asal yang mengandungi topsoil. Mana tanahnya adalah tanah subur. Kualiti tanah yang bagus. pH kita akan menggunakan pH meter untuk menentukan sama ada pH kita dalam kadar yang memuaskan, iaitu sekitar 5 hingga 6.5 pada pH meter. Ya. Nombor 5, tidak menampakkan dengan jelas musuh-musuh dan perosak utama. Kalau kita ada nampak di tempat yang kita akan alihkan pokok tu ada sarang anai-anai ataupun tempat semut membiak dan sebagainya, mana tempat tu adalah tidak berapa sesuai. Jadi persekitaran memainkan peranan yang penting dalam memastikan peralihan pokok akan berjaya dengan menjayanya lah. Dan nombor 6, kita kena make sure cahaya matahari yang mencukupi. So mana ada sinaran cahaya matahari, sekurang-kurangnya, kalau boleh full sun, tapi sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam memadai dalam masa sehari. Ya. Okey. Apakah bahan-bahan, apakah peralatan-peralatan yang perlu semasa aktiviti ini? Nombor 1, yang paling penting, pokok yang kita hendak alihkan tu kena adalah. Untuk exercise hari ini kita ada 3 pokok, iaitu pokok Sunkist dan pokok Bali Sunkist. Ada 2 pokok Bali Sunkist dan ada 1 pokok Sunkist. So ketiga-tiga pokok ni sudah menjangkau ketinggian yang agak memberangsangkan dan sudah berbuah. Jadi untuk memastikan pembuahan seterusnya, tanah yang sesuai perlu diguna pakai. Ya. Itu nombor 1. Nombor 2, of course tempat yang sesuai. Tadi kita dah discuss dengan detail. Nombor 3, cangkul dan pencebak. Pencebak ni digunakan untuk cebak, ataupun setengah orang panggil chop. Ada juga yang panggil chop dan sebagainya. Ini digunakan untuk memastikan lubang yang kita akan korek, minimum saiz lubang yang kita akan korek 1 kaki kali 1 kaki, kedalaman lebih kurang 1 kaki, mengikut saiz pokok kita lah, mengikut saiz tanah kita. Kalau tanah saiz polybag kita besar, saiz pasu kita besar, maka lubang yang kita gali sepatutnya diperbesarkan juga. Okey, nombor 4, tanah campuran. Kita akan menggunakan tanah campuran yang baru, yang lebih poros dan yang lebih nutrisi, untuk memastikan percambahan akar boleh berjalan dengan jayanya. Okay. Nombor 5, baja organik ayam. Kita akan gunakan baja organik ayam ini untuk memastikan organic matter di bawah tu akan menguraikan tanah agar tanah akan lebih subur dan berjaya ke nutrisi yang berpanjangan lah. Nombor 6, kita perlukan juga baja NPK untuk meneruskan tumbesaran pokok. Nombor 7, Epsom salt kita perlukan. Epsom salt ni banyak kegunaannya. Salah satu adalah percambahan biji benih, pembuahan yang cantik, yang besar, yang banyak, pengawalan serangga, pengawalan perosak tumbuhan dan sebagainya. Ada macam-macam kegunaan Epsom salt. Nombor 8, kita perlukan pH meter. pH meter ni untuk memastikan pH kita dalam keadaan yang optimum. Tanah kita
tanah kita berkeadaan pH yang optimum. Nombor 9, kita memerlukan kapur pertanian. Kalau kita tengok di sebelah sana, itu adalah contoh lubang yang sudah digali, dan kita tabur kita tabur kapur pertanian ataupun lime untuk memastikan pH di tahap yang optimum. Kita juga memerlukan shovel, sarung tangan dan yang lain-lain lagi yang diperlukan. Of course, kita memerlukan manpower. Kita memerlukan tulang 4 kerat untuk memastikan aktiviti ini berjalan dengan jaya. Okay, without further ado, kita mulakan dengan pokok yang pertama. Untuk latihan pertama ni, kita ada student daripada UPM, belajar latihan industri tahun akhir lah, yang akan menanam pokok Bali Sunkist untuk tapak yang pertama ni lah. Keluasan lubang ni adalah 1x1 lebih kurang, dan kedalaman lebih kurang 1 kaki. So jadi pertama-tamanya, yang utama, kita akan letakkan baja teh ayam sebagai organic matter di lapisan bawah sekali untuk memastikan organic matter tu boleh menguraikan tanah kita dan menjadikan tanah akan lebih subur lah. So jadi kita akan letak 1 kilo baja organik ayam ke lapisan bawah sekali. Lepas tu kita akan letakkan lapisan kedua, iaitu lapisan tanah campuran, untuk memastikan akar akan cepat bertindak balas lah. Okey, Farah, sila. Belajar latihan industri ni dah biasa lah dengan tanah-tanah ni, jadi diorang tak berapa kekok lah. Okay, so jadi kalau kita tengok di sini, di bawah sekali adalah baja teh ayam, dan lapisan atas baja teh ayam kita letak tanah-tanah campuran. Okay, kita tuang sedikit tanah campuran kita untuk memastikan ada lapisan in between baja teh ayam atau baja organik ayam dengan pupuk kita lah. So tanah campuran ni adalah tanah yang bernutrisi tinggi. Dia amat sesuai untuk tanaman-tanaman permulaan dan juga tanaman-tanaman tambahan. Okey, cabaran utama kita adalah mengeluarkan pokok ini daripada pasu yang sedia ada. Ada 2 cara untuk mengeluarkan pasu yang sedia ada. Ini nombor 1, kalau kita boleh cabut pokok ni daripada pasu ni, itu adalah yang terbaik. Jadi kita boleh guna pakai pasu seramik ni. Kalau tidak, kita terpaksa option yang kedua lah, pecahkan pasu ni to make sure that pokok ni keluar daripada pasu ni, ya. So kita cuba option yang pertama, jadi mengeluarkan pasu ni daripada pokok ni dengan menggunakan cara cabutan, ya. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah option kedua kita. Disebabkan akar yang banyak, kita terpaksa pecahkan pasu asal ni lah. Wah, pokok sudah cantik ni. Ini pokok cantik sangat ni. So kita boleh tahu kualiti pokok tu sama ada dia cantik atau tidak dengan memastikan, kalau tengok kat sini, akar saja. So maknanya sudah sampai masa untuk pokok ni dialihkan lah. Okey, selepas kita membuka pasu asal dia, so tinggal kosong di bawah ni. So apa yang perlu kita lakukan, masukkan pokok ni
ke dalam lubang yang kita dah gali tadi, dan lepas tu kita timbus dengan tanah campuran yang baru, ya, untuk memastikan pencambahan akar dengan baik. Pusing. Kita adjust sikit, kita ubah sikit kedudukan dia untuk memastikan kalau pertumbuhan, bila ada pertumbuhan, pokok tidak condong dan pertumbuhan dengan cantik lah. Okey, tanah mungkin kurang sedikit, so kita campur dengan tanah asal, sebab tanah asal adalah tanah topsoil. Jadi dia sesuai dengan penanaman pokok di lereng-lereng macam ni lah. Sebelum kita letak tanah ni, kita letak dulu sedikit Epsom salt untuk memastikan pencambahan dengan jayanya lah. Okay, kita letak di keliling pokok dan kita letak baja buah untuk memastikan the next 10 hingga 14 hari kita tak perlu letak pembajaan lah. Cukup. Sukatan lebih kurang 2 hingga 3 sudu makan ataupun segenggam memadai. Ya, itu sudah cukup. Okay. Alhamdulillah, tanaman pertama telah berjaya kita tanam. Ada satu tips yang kita perlu lakukan di sini, iaitu tanah yang kita akan guna pakai, kalau boleh kita letak tinggi sedikit untuk mengambil peluang mendapan tanah atas hakisan air dan sebagainya. Jadi tanah tu kita lebihkan sikit, tinggikan sedikit, so jadi bila ada mendapan dia tidak sampai ke akar pokok ni lah. Perlu dipantau juga kalau for some reason ada hakisan, sebab ni di lereng bukit. Kalau ada hakisan, kita kena make sure that akar itu tertutup. Jadi akar akan lebih bercambah lah. Okey, last sekali but not least, untuk pokok ni, sebelum kita selesaikan pokok ni, kita selawat dulu lah untuk memastikan dia boleh hidup dengan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina.